Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mohon maaf sahabat, tadi tu memang nak mula awal, dah ready awal pun, kita pun dah bangun awal kan. Tapi susah nak mula tu, susah nak mulakan. Masya Allah, Allahu akbar. Malam tadi kan sebenarnya daripada semalam lah kan, daripada 2 hari kita tahu keadaan almarhumah Siti Sarah. Kemudian semalam lagi pagi saya nak update tentang beliau. Ya, doa daripada jauh lah, doa daripada dalam diam kan. Masya Allah. Namun malam tadi dalam pukul 12 lebih melihat tengok beliau dalam keadaan makin kritikal. Subhanallah. Ya, kita tuliskan satu posting untuk sama-sama mendoakan. Masya Allah. Namun takdir Allah, kehendak Allah mengatasi semuanya. Takdir, kehendak Allah, percaturan Allah, ketentuan Allah mengatasi semuanya. Mengatasi semua doa, mengatasi semua perancangan, mengatasi semua usaha. Allah menunjukkan kepada kita la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan semuanya kekuatan dan daya usaha semuanya datangnya daripada Allah Subhanallah. Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahu akbar, subhanallah. Bukan kerana Siti Sarah ini seorang artis ataupun seorang yang dikenali, lalu saya beria nak post, beria nak bercakap soal beliau pagi ini. Tetapi sudah pasti kematian orang yang sebegini menghidupkan hati-hati. Mungkin pemergian orang-orang di kalangan alim ulama menghidupkan hati orang-orang soleh, menangisi pemergiannya. Namun kematian individu seperti Siti Sarah ini, mudah-mudahan dia lebih menyentap jiwa di kalangan orang-orang yang sedang terleka dan lalai seperti saya. Di kalangan para pencintanya, followernya, ramai orang yang menyayanginya. Subhanallah. Mudah-mudahan menghidupkan jiwa semua peringkat, siapa sahaja. Dan pada Siti Sarah ini ada beberapa tanda husnul khatimah. Antaranya kematian kerana melahirkan anak dan juga kematian kerana wabak. Masya Allah. Kita tahu Siti Sarah peringkat awal dikenali sebagai seorang penyanyi yang sangat berkebolehan. Seorang penyanyi yang Allah kurniakan suara yang merdu, suara yang indah. Subhanallah. Namun kita tahu perjalanan hidup Siti Sarah ini bila setelah bernikah, setelah melahirkan anak, setelah bernikah dengan Syuaib, kan, dengan suaminya, kehidupannya mula berubah. Dia meninggalkan dunia glamour, dia meninggalkan terus dunia nyanyian. Sedikit demi sedikit, subhanallah, dia meninggalkan dunia yang dia cintai, kan, yang telah melahirkan Siti Sarah yang kita kenal sebagai penyanyi, Masya Allah, dan jadi seorang isteri dan seorang ibu dan seorang peniaga wanita yang berjaya. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Mungkin pagi ni kita tak sambunglah kuliah Riyadhus Salihin, tapi saya nak berbicara tentang soal kematian. Dalam mood kita rasa sedih dan berduka ini, kita ambil kesempatan dan kita ambil peluang. Dan insya-Allah nanti kita akan sudahkan dengan doa. Doa yang bukan untuk Siti Sarah saja, tapi doa juga untuk ibu-ibu yang sedang berjuang. Doa buat frontliner yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka untuk selamatkan banyak nyawa.
Kita tahu frontliner pun banyak yang terkorban dalam wabak ini. Doktor, nurse, ramai yang meninggal juga. Kita tahu ramai sebenarnya kisah ibu-ibu seperti ini yang meninggal dunia daripada tahun lepas lagi. Ibu-ibu yang menghadapi komplikasi ketika bersalin, kemudian diuji pula dengan wabak. Memang ramai yang berakhir dengan kematian. Anak yang baru lahir tidak ada peluang dan kesempatan bertemu dengan ibu. Dan kematian yang sebegini memang sungguh menyedihkan. Sungguh menyentap jiwa. Allahu Akbar. Bukan kerana semata-mata dia Siti Zarah, tetapi ia lambang ketabahan semua ibu. Walaupun mereka rebah, walaupun mereka semuanya rebah, namun mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dalam rahmatnya, subhanallah, dalam kasih sayangnya, pengampunannya, dalam husnul khatimah. Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wabak itu, ini hadis yang sahih ya, sesungguhnya wabak itu adalah satu bala dan kemurkaan Allah kepada siapa yang dia mahu. Dan ia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu Nabi sebut jelas, ia adalah rahmat bagi orang yang beriman. Wabak ini telah menyebabkan ramai yang kembali kepada Allah dengan kematian. Namun ramai juga yang kembali kepada Allah dengan keinsafan. Jadilah kita antara keduanya, bukan yang ketiga. Sama ada kita kembali kepada Allah dengan kematian, ataupun kita kembali kepada Allah dengan keinsafan. Sama ada, subhanallah, wabak ini mengubah kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, ataupun menjadi hamba Allah yang lebih jahat, lebih jauh daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi di kesempatan berlakunya peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang sangat meruntun jiwa kita ini, sama-sama kita muhasabah dan kita nekat untuk hijrah, sahabat-sahabat, nekat untuk hijrah. Hari ini adalah hari terakhir tahun hijrah 1442 hijrah. Esok kita akan masuk tahun baru. Hijrah 1 Muharram 1443 hijrah. Dan hari yang terakhir hijrah ini, Allah memberi kita satu catatan sejarah. Siti Zarah menjadi satu sebahagian sejarah musibah COVID-19. Dan sudah tentu Allah ingin memberikan kita pengajaran yang kuat, pengajaran yang indah, pengajaran yang hebat untuk seluruh ummah. Maka jangan biarkan peristiwa yang bersejarah ini pergi berlalu begitu saja tanpa memberikan kita satu muhasabah. Subhanallah, jadi sahabat-sahabat yang hadir semuanya, saya ingin mengajak kita sama-sama muhasabah. Tajuk kita pagi ini adalah kematian yang husnul khatimah. Kematian yang husnul khatimah, Masya Allah. Namun elok bagi kita mulakan dulu dengan doa buat saudara, buat almarhumah dan juga semua yang telah pergi. Dan kita doalah. Kita doa, memanjatkan doa. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'al muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al marhum wal almarhumah lahumul fatihah. Kita niatkan untuk semuanya, ibu ayah kita dan semuanya, lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami semuanya milik-Mu ya Allah, dan kami semua akan kembali kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya ibu ayah kami, pasangan kami, anak-anak kami, jiwa kami, sahabat-sahabat kami, seluruh manusia ini milik-Mu ya Allah, dan semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Allahumma ufil laha warhamhuma warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, kurniakanlah, sejahterakanlah untuknya, khususan ila arwah Siti Zara wa umum, dan umum ya Allah, wa umum, dan umum kepada seluruh umat Islam yang telah pergi dalam wabak ini, dan seluruh mukminin mukminat yang telah meninggal dunia atas apa jua sebab ya Allah. Ampunilah, rahmatilah, kurniakanlah dan sejahterakanlah untuk mereka semuanya ya Allah. Wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqqaha minal khataya kama yunaqqa as-sawb al abyadu minad dans. Ya Allah, muliakanlah kedatangannya di dunia ini ya Allah. Muliakanlah kedatangan semuanya yang telah pergi di dunia ini. Ya Allah, muliakanlah juga pemergiannya ya Allah. Luaskanlah tempatnya, luaskanlah kubur mereka ya Allah. Luaskanlah tempat tinggalnya kala ini ya Allah. Sejukkanlah dan mandikanlah mereka ya Allah dengan air salji lagi yang sejuk ya Allah. Bersihkanlah dia dan semuanya ya Allah dari segala kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan, sebagaimana bersihnya baju putih daripada kotoran. Allahumma ja'al quburaha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburaha khufratan min khufaril nairan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya dan kubur seluruh umat Islam, kubur ibu ayah kami ya Allah. Jadikanlah kubur ibu ayah kami, kubur pasangan kami, anak-anak kami, kubur kami ya Allah, dan kubur semua yang telah pergi sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah, dan jangan jadikan kubur itu sebagai salah satu jurang api neraka-Mu ya Allah. Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami, kurniakanlah kami kematian yang husnul khatimah. Tujulah kami daripada kematian yang buruk ya Allah. Ya Allah, terimalah Siti Zara, almarhumah Siti Zara, dan semua yang telah pergi ya Allah, sebagai satu kematian yang syahid ya Allah. Sebagaimana hadis Nabi-Mu yang menggambarkan dan yang menceritakan tentang keadaan kematian yang syahid, iaitu antaranya mereka yang pergi kerana wabak, mereka yang pergi yang meninggal kerana melahirkan anak, mereka yang meninggal kerana keruntuhan bangunan, mereka yang meninggal kerana lemas, mereka yang meninggal kerana sakit di dalam perut, dan mereka yang meninggal kerana berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada keluarga almarhumah, kepada suaminya Syuaib, kepada anak-anaknya yang masih kecil, kepada bayi yang baru lahir, kepada ibu ayahnya, kepada adik-beradik keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jua buat semua yang kehilangan orang yang tersayang ya Allah. Berikanlah kekuatan dan ketabahan ya Allah. Berikanlah kekuatan dan ketabahan kepada semua frontliner, terutama yang bertugas di hospital ya Allah. Mereka berjuang menyelamatkan nyawa manusia demi nyawa manusia, untuk memberi harapan kepada keluarga, untuk memberi khabar gembira kepada keluarga,
Namun para doktor, para frontliner terpaksa dalam menyampaikan berita yang sedih sabana hari kepada keluarga. Dan mereka terus-menerus menjalankan tugas dan tanggungjawab tanpa boleh rehat. Ya Allah, kami tahu ya Allah, para frontliner sedang begitu berjuang, meninggalkan keluarga, meninggalkan waktu rehat, meninggalkan semuanya ya Allah demi menyelamatkan nyawa demi nyawa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini hari terakhir tahun Hijrah 1422. Dan esok kami bertemu tahun yang baru ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kematian yang indah sebegini ya Allah, Engkau kuatkan kami untuk hijrah benar-benar kepadamu. Hijrahkan kehidupan kami kepada redha-Mu. Hijrahkan cara hidup kami. Hijrahkan cara makan kami. Hijrahkan cara kami menguruskan harta. Hijrahkan cara kami berpakaian ya Allah. Hijrahkan diri kami menghadapi apa jua ujian-Mu dengan redha dan sabar. Mengenepikan hawa nafsu kami, kemarahan kami digantikan dengan kemaafan. Ketaksuban kami kepada manusia, ketaksuban kepada-Mu sahaja ya Allah, kerana Engkaulah tempat kami kembali semuanya ya Allah. Ketaksuban kami kepada harta, kepada sedekah ya Allah. Ketaksuban kami kepada kemasyhuran, kepada tawaduk dan kemuliaan di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sudah pasti, tentu pasti bahawa kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Dan kami semuanya takut akan kematian kami ya Allah. Kami semua takut bagaimana saat kami direntap nyawa dan kami menghadapi sakaratul maut-Mu ya Allah. Kami semua dalam keadaan takut. Kami tidak bersedia ya Allah. Namun kami masih lagi malas. Kami diuji dengan malas ya Allah. Malas untuk berubah, malas untuk banyak baca Quran, malas untuk solat sunat, solat qada, malas untuk berpuasa. Kami masih lagi malas dalam berzikir kepada-Mu ya Allah. Iman kami naik dan turun ya Allah, naik dan turun ya Allah. Namun kami tetap mengharapkan saat kami mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, ambillah nyawa kami ketika kami sedang taat, bukan dalam maksiat. Ambillah nyawa kami ya Allah ketika kami sedang membaca Al-Quran, kami sedang zikrullah, kami sedang salat ya Allah. Ambillah nyawa kami ketika kami sedang bertaubat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan kelemahan diri kami, dengan dosa-dosa yang begitu banyak ya Allah, walaupun kami malu dan kami tidak layak ya Allah, namun kami tetap ingin meminta kepada-Mu ya Allah. Satu permintaan yang tidak layak untuk kami minta ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah Siti Zarah, tempatkanlah seluruh umat Islam yang telah pergi. Ya Allah, tempatkanlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, ibu bapa kami dan semuanya ya Allah. Pilihlah kami ya Allah untuk berada di syurga Firdaus-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami memohon permintaan yang tidak layak untuk kami ya Allah. Namun kami yakin dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang mujib, yang maha memakbulkan, yang wahab, yang maha menerima permohonan hamba ya Allah. Pagi yang barakah, yang sayu, yang hibah ini ya Allah, kami mengharapkan-Mu ya Allah. Pilihlah kami kematian yang husnul khatimah, dan kami semuanya berkumpul di jannah-Mu ya Allah, tanpa dihisap, tanpa diazab ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa ya Allah. Hamba-Mu yang menyiapkan diri untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Angkatlah wabak COVID-19 ini ya Allah. Angkatlah ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik kepada para pemimpin kami ya Allah, untuk memimpin negara ini dengan keimanan dan ketakwaan, dengan membasmi segala maksiat ya Allah, dengan menghentikan segala hiburan yang lara dalam media, dalam televisyen ya Allah. Ya Allah, pemimpin yang menghidupkan hati-hati umat dengan mengenal-Mu, dengan mengingati-Mu ya Allah. Gantikanlah pemimpin yang kufur, pemimpin yang bermaksiat, pemimpin yang tidak amanah kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah. Mudah-mudahan negara ini menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara yang akan diberikan keampunan
dan diberikan kebaikan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan pemimpin yang beriman yang saleh, ia memimpin kami bukan sekadar sejahtera hidup di dunia, namun sejahtera untuk hidup di akhirat. Kami bukan sekadar masuk syurga sekeluarga, tapi kami mohon masuk syurga senegara, ya Allah. Pemimpin yang beriman, rakyat yang beriman, ya Allah, yang sama-sama menuju kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah, 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 muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi ada modal nyawa. Kita masih ada lagi satu hari untuk kita menambahkan kebaikan. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Walaupun semalam dengan berita pengumuman PM, ada yang gembira, ada yang berduka dan ada yang marah. Namun, tolak tepilah semuanya, tinggikanlah rasa syukur kepada Allah pada saat ini kerana Allah masih bagi kita nyawa. Allah masih bagi tambahan hari dan tambahan nyawa untuk kita, sahabat-sahabat sekalian. Untuk apa? Untuk apa Allah masih berikan kita nyawa sedangkan ada yang telah dipanggil oleh Allah, ada yang telah terputus nyawanya, tidak ada lagi daya dan upaya, dia telah betul-betul meninggalkan dunia ini. Untuk apa Allah masih pilih kita? Kenapa Allah masih pilih kita untuk masih berada di saat ini? Untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita masih bernyawa. Kesempatan untuk kita berubah dan hijrah. Dan Allah beri peluang itu pada Siti Sarah. Pada akhir kematiannya, Allah beri peluang. Putus-putus. Daripada tadi yang putus-putus. Allah masih beri Siti Sarah peluang. Di akhir kematiannya, dia pergi dalam keadaan bersedia. Semua kita tahu sahabat-sahabat kita yang hendak ditidurkan oleh doktor, kan, sebelum operation, sebelum dibiuskan, mereka mengakhirkan, sebelum mereka dibius dan ditidurkan, mereka semuanya dalam mengucap kalimah syahadah. Mereka semuanya mengucap kalimah syahadah, sahabat-sahabat sekalian. Ada Nabi SAW bersabda, Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengakhirkan kalimahnya, la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah. Sahabat-sahabat, di FB ni ada masalah, tengah hang. Anda boleh berpindah ke IG. Saya akan teruskan kuliah ini sehingga habis. Tajuk kita hari ini adalah, tak payah tutup je, kematian yang husnul khatimah. Buat dua-dua lah kan, Mumbai dengan ni, ataupun kita buat ni saja. Ini Mumbai data. Kita nak wifi ke nak Mumbai data? Pilih salah satu. Kita try wifi dulu. Ha? Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup adalah untuk menzahirkan keadaan kamu ataupun sebagai satu ujian, siapakah yang lebih baik amalannya. Masya Allah. InsyaAllah tuan-puan sekalian, saya ingin berkongsi kepada semua tanda-tanda husnul khatimah dan apa ikhtiar dan usaha kita untuk husnul khatimah. Encik makin teruk. Kita ubah pada wifi lah. Kita cuba ada wifi. Dan tutup. Okey, subhanallah. Tanda yang pertama, kita boleh tuliskan nota ya. Tanda yang pertama husnul khatimah. Dan untuk kita memperolehi tanda yang pertama dan paling utama sebagai tanda husnul khatimah ini,
Kita perlu bersungguh berdoa, meminta dan beramal dengan zikir yang sebagai tanda utama husnul khatimah. Tukar kepada wifi. Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kena biar dulu bila tutup. Okay, kita cuba ya. Sebab ada yang di FB, dia tak ada di IG. Jadi kita cuba teruskan. Walaupun di FB bermasalah, tapi ramai yang berpindah ke IG kan. Okay. Hadis riwayat Abu Daud 3316. Nabi SAW bersabda. Saya rasa telefon ni memang bermasalah. Kita minta tim tolong settlekan masalah di telefon ni. Sebab telefon IG memang macam okey. Jadi mungkin kena tukar telefon ke buat apa sajalah. Jadi telefon ni saya rasa dah berapa kali dah jadi macam ni. Kena tukar telefon teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, nescaya dia akan masuk syurga. Nabi SAW bersabda, "Afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah." Zikir yang paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah dan doa yang paling afdal adalah kalimah alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat, di kalangan staf kami ada juga yang diuji dengan COVID-19. Saya selalu tekankan kepada staf yang semakin pulih walaupun sakit, masih lagi sakit, masih ada lagi simptom, masih lagi batuk, masih lagi sesama, masih lagi lemah. Bila saya minta status kesihatan, bila saya minta update, saya selalu mengingatkan supaya besarkan kesyukuran daripada ujian. Saya selalu sebut. Kan? Sebab ada sebahagiannya akan update dengan duka cita, dengan terlebih-lebih sedih dan sebagainya. Dengan update setiap hari, dengan update masih sakit, masih batuk. Saya bukan maksudnya saya bukan tak mahu meraihkan sakit di kalangan staf, tapi saya ingin menanam satu semangat. Saya sebut besarkan kesyukuran bila kamu bagi tahu update tentang kesihatan. Kamu sebut apa? Alhamdulillah makin sihat. Alhamdulillah semakin pulih. Ucap. Lepas tu nak update, kata masih batuk dan sebagainya, terpelak. Kerana saya kata di sana ada yang berjuang dengan nyawa. Di sana ada yang telah meninggal dunia. Di sana ada yang tidak berjaya pun pulih, tetapi pergi selama-lamanya. Jadi kita yang semakin pulih ini, besarkan kesyukuran. Walaupun kita dalam keadaan masih batuk, masih sesama, masih lemah dan sebagainya, teruskan ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun perubahan itu sedikit saja. Walaupun kan perbezaan hari demi hari itu sedikit sahaja. Tapi teruskan dengan kesabaran, teruskan dengan rasa syukur kepada Allah. Hadis Nabi yang saya bacakan tadi itu, Nabi bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling afdal adalah kalimah la ilaha illallah. Dan wa afdalu doa yang paling afdal adalah kalimah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah sedang menguji kita. Sejauh mana dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita tenat, dalam keadaan kita ni, lalu Allah berikan kita harapan demi harapan, sihat sedikit demi sedikit. Adakah kita membesarkan syukur ataupun kita masih lagi menjadi hamba Allah yang kufur dengan nikmatnya? Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, seterusnya, Masya Allah, Ustaz, saya rasa kena tukar balik kepada tu sebab makin teruk bila wifi. Sebenarnya saya rasa bukan isu ni dah. Hari tu dah berlaku, kita dah minta. Saya rasa macam makin teruk dia punya gangguan. Sama ada gangguan tu pada FB, tapi saya rasa bukan sebab FB dah, sebab bukan line dah, sebab line di IG ni okey. Subhanallah, tuan-puan sekalian, di antara tanda-tanda husnul khatimah, iaitu seseorang itu diberikan peluang untuk beramal soleh.
Dan insya-Allah Siti Sarah dah ramai orang yang menghadapi sakit COVID-19, kita dapati mereka mula bersedia untuk menghadapi kematian. Dan ya, memang jelas sekali, siapa yang dijangkiti, siapa yang positif, terus rasa macam nak mati kan. Ada sahabat baik saya do update walaupun dia kuarantin di rumah kan, ramai yang bila positif mereka rasakan bahawasanya bila positif saja, sebab ramainya yang meninggal kerana COVID, mereka rasakan bahawasanya umurnya dah tak lama. Mereka merasakan mereka sedang menghadapi saat di ambang kematian, walaupun belum nazak. Dan akhirnya apa yang berlaku kebanyakannya bila positif saja, mohon maaf dengan keluarga, mohon maaf dengan sahabat-sahabat, buat pengumuman mohon doa. Dan ramainya di kalangan kita yang ketika itu mula membanyakkan amal soleh, zikir, kan, memberi wasiat, menyelesaikan urusan-urusan. Maksudnya, subhanallah, mereka yang pergi dalam keadaan kerana wabak, kebanyakannya mereka yang telah bersedia dan sedang melakukan sebanyak mungkin amal soleh. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu qalu wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi." Yang bermaksud, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadapnya saat matinya, masya-Allah. Nabi bersabda, jika sekiranya Allah menginginkan kebaikan, iaitu kematian yang husnul khatimah, kebaikan terhadap hamba-Nya saat matinya, saat dia nak pulang kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sentiasa melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Allah berikan dikurniaan melakukan amal soleh pada akhir kematiannya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana dia menjadikan sentiasa melakukan amal soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik padanya, kemampuan untuk dia beramal soleh, untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya. Masya Allah. Jadi sahabat dimati Allah sekalian, kita boleh lihat pada Siti Sarah, kan, pada orang yang meninggal kerana COVID-19, mereka adalah orang yang pada hujung hidupnya beramal soleh, bertaubat, memohon ampun, memohon maaf kepada manusia, berzikir. Dan mereka sebelum ditidurkan oleh para doktor, sebelum mereka dibiuskan, sebelum mereka nazak, mereka diingatkan oleh doktor untuk mengucapkan kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-puan sekalian, memang kita berduka dan kita rasa sedih dengan situasi ini, dengan berita ini. Namun di sana ada khabar gembira bahawasanya mereka ini pergi dalam rahmatnya. Mereka ini pergi dalam husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah itu ada pada mereka, subhanallah. Dalam duka ada suka, dalam derita ada bahagia, tuan-puan sekalian. Dan apakah khabar gembira yang lebih bahagia melainkan khabar kematian yang husnul khatimah? Sebab sudah pasti kita semua akan kembali kepada Ilahi, sudah pasti. Namun bagaimana kematian kita itulah yang akan menentukan sama ada kita dalam bahagia ataupun dalam derita, dalam dunia yang selama-lamanya. Kan, dunia yang selama-lamanya setelah dunia yang sementara ini. Subhanallah, seterusnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda yang husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyuhada'u khamsah al-mat'un wal mabtun wal ghariqu wa sahibul hadam wa syahidu fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada 5, iaitu orang yang meninggal kerana penyakit ta'un ataupun kerana wabak. Maksud mati syahid ini adalah syahid, bukan syahid dunia akhirat, ia adalah syahid dunia sahaja. Iaitu kematian yang Allah ampunkan dosa, kematian yang husnul khatimah dan diampunkan Allah dosa-dosa. Yang kedua, sakit dalam perut. Yang ketiga, sakit mati lemas. Yang keempat, orang yang jatuh daripada bangunan ataupun runtuhan bangunan. Contohnya, orang yang meninggal kerana berlakunya perang dan sebagainya. Seterusnya, orang yang jatuh daripada tebing ataupun syahid di jalan Allah.
Dan seterusnya sabda Nabi SAW, tanda-tanda husnul khatimah ataupun kematian yang syahid. Nabi SAW bersabda, qatlul muslimi syahadatun wa ta'un syahadatun wal batnu wal gharaqu wal mar'ah yaqtuluha wa waladuha jam'a. Yang bermaksud, seorang muslim yang terbunuh dikira sebagai seorang syahid. Kematian akibat wabak juga sebagai syahid. Subhanallah. Kematian kerana sakit perut juga syahid. Mati lemas juga syahid. Dan seorang wanita yang meninggal dunia kerana melahirkan anak dikira syahid. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita lihat pada almarhumah Siti Sarah berlaku ada tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama, ada 3 tanda sekurang-kurangnya. Yang pertama, kematian kerana wabak. Ini disebut dalam hadis Nabi, ia adalah kematian yang syahid. Yang kedua, kematian kerana melahirkan anak. Kita tahu kerana komplikasi melahirkan anak dalam keadaan caesar bedah, bayi itu baru 8 bulan, keadaan itu sudah pasti sangat lemah, bertambah lemah. Saya pernah melahirkan anak secara caesar, memang keadaan yang sangat lemah, dan pengalaman saya Allah berikan, pengalaman lahir caesar, saya pernah melahirkan anak secara normal 6 kali dan caesar 1 kali. Wallahualam, mungkin berbezalah caesar setengah orang, tapi pengalaman caesar saya melahirkan anak, ia sangat dahsyat dan ia sangat perik. Ia melangkaui dan melepasi 5 sakit, 6 sakit. Jika terkumpul 6 sakit, melahirkan anak secara normal, ia tidak boleh menandingi sakit caesar tu. Bagaimana setelah hilang bius, subhanallah, bercampur dengan angin, saya tidak boleh mengeluarkan najis, kesakitan yang tidak boleh menggerakkan satu badan pun, nak gerakkan jari pun sakit. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak boleh nak, tapi paksa diri untuk berjalan, untuk bangun, untuk melangkah melihat anak, baby. Subhanallah. Ya, saya tahu pengalaman lahir caesar ini sangatlah, badan kita terlalu sakit, terlalu perit. Masya Allah. Tak boleh nak gerak kiri dan kanan, tak boleh nak. Doktor menambah morfin, akan menambahkan lagi untuk kita menahan sakit, air mata mengalir. Mungkin setelah beberapa jam, beberapa hari setelah caesar tu, barulah boleh kuat, boleh rasa, boleh bergerak dan sebagainya. Mungkin ada orang pengalaman caesar dia tidaklah sukar. Tetapi subhanallah, saya boleh bayangkan bagaimana keadaan Siti Sarah setelah caesar. Kemudian, yelah, caesar tu ada kesan operation yang perut, lepas tu diterbalikkan kan, ditelengkupkan ke bawah supaya paru-paru kuat untuk bernafas. Sebab itu ia adalah satu keadaan yang sangat miracle jika selamat. Sebab apa? Masih lagi on bius, obat bius belum habis, kemudian masih lagi lemah kerana caesar, kemudian bertarung pula dengan COVID-19. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi situasi penghujung Siti Sarah kerana COVID dan juga kerana melahirkan anak. Jadi keduanya itu bergabung sebagai tanda syahid. Dan yang ketiga, iaitu Nabi SAW sebut yang hadis Nabi tadi, antara tanda-tanda syahid dan husnul khatimah adalah apabila Allah berikan pada saat akhir kematian untuk beramal soleh. Subhanallah. Kita tahu Siti Sarah kuarantin di rumah dulu dalam berapa tempoh. Dan sudah tentu bila kuarantin di rumah ni, kita tak ada keluar, maka kita terjaga aurat kita. Kan? Dalam keadaan tersebut sudah tentu kita ni dalam situasi berjaga-jaga, jaga lidah, jaga solat, buat taubat, jaga amal soleh, sempat mohon maaf dengan suami, sempat peluk anak, sempat mohon maaf dengan anak, kan? Sempat mohon maaf dengan keluarga. Maksudnya betul-betul Allah bagi peluang untuk bersedia. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kata sesungguhnya, kan? Subhanallah, kita baca lagi sekali yang mana Nabi SAW bersabda,
Jika sekiranya Allah ingin memberikan kebaikan terhadap hamba-Nya, maka Allah menjadikan sentiasa melakukan amal soleh. Lalu sahabat bertanya bagaimana dia menjadikan sentiasa melakukan amal soleh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum daripada kematiannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat nikmati Allah sekalian. Ada banyak lagi sebenarnya hadis Nabi tentang bagaimana tanda-tanda husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan Allah tanda-tandanya dan berdoalah. Berdoalah kepada Allah dan banyakkanlah mengulang-ulang zikir la ilaha illallah dan zikir alhamdulillah. Saat kita sakit, saat ada keluarga kita sakit, saat orang bertanya khabar kita bagaimana, apa khabar, kalau kita diuji dengan COVID-19 sekalipun, jika ada sikit pun pulih, ada sikit je kebaikan, besarkan kesyukuran. Ucap alhamdulillah saya semakin sihat. Alhamdulillah saya semakin pulih. Alhamdulillah saya beransur baik. Besarkan kesyukuran. Sebab alhamdulillah itu Nabi sebut sebaik-baik doa. Kan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Jika kamu bersyukur, kami akan mentambahkan lagi nikmat, kami akan tambahkan lagi makin sihat, makin kuat badan, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan sebaik-baik zikir kalimah ketika saat kita lemah, saat kita rasa kita dah semakin lemah, ketika itu satu kalimah yang selalu kita kena ulang adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan kalimah la ilaha illallah semata-mata kerana menghadapi kematian, tapi la ilaha illallah juga adalah satu doa. Sekerana kita sebut la ilaha illallah, tiada mengharap melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada meminta melainkan Allah, tiada tempat mengadu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat, mudah-mudahan mendapat iktibar dan kekuatan sahabat-sahabat semua. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa memohon husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma khtim alana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Jumpa lagi pada perkongsian pagi besok dalam kuliah Tadabbur Riyadhus Salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.